Hello semua, salam sayang kepada anda yang kini sedang menonton Suara Wanita bersama dengan saya, Maris Suji. Dan jika hari lain bersama dengan Sharon. Okey, seperti biasa Suara Wanita akan memberi topik-topik yang menarik tentang kejayaan seseorang wanita. Bagaimana mereka boleh berjaya, bagaimana hidup berdikari dan sebagainya. Jadi tetamu Maria hari ini cukup cantik orangnya kerana dia dah berkecimpung dalam bidang beauty pageant, Ratu Cantik, lepas tu modeling dan pelakon dari usia yang sangat-sangat muda. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita berkenalan dengan Lydia Yusrina. Yeah. Lydia, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di set hari ini. Mungkin Lydia boleh perkenalkan diri sikit kepada penonton di luar sana? Okay, nama Lydia full lah. Okey, Lydia full je. Yusrina binti Abdul Ilyas. Okay, boleh panggil Lydia dan boleh add dekat Instagram Lydia Yusrina. Lydia berusia 27 tahun, berasal dari Kuching, Sarawak dan mempunyai kacukan Iban dan Jawa. Sebab tu lah muka dia tu, hidung dia tu panjang. Okey Lydia ni dah berkecimpung dalam bidang kecantikan ataupun Ratu Cantik ni dari usia muda. Waktu tu umur berapa? Lydia mengaktifkan diri dari 2015 yang berusia 21 tahun. Oh, okey. First stage Lydia adalah Miss Cultural Harvest Festival 2015. Okey. Okey, itu adalah permulaan Lydia lah dalam bidang beauty pageant, di mana Lydia waktu tu sebagai finalis saja sebab time tu Lydia baru mengenal erti pakai heel yang tinggi-tinggi. Okey. Lepas tu time tu baru nak mula orang cakap mengenal erti makeup dan fashion semua. Okey, tapi Lydia tak putus asa walaupun sebagai finalis dari 2015. Seterusnya dalam 2015 selepas 3 bulan masuk pertandingan lain dan Lydia mencuba benda yang baru. Maksudnya setiap aktiviti yang dilakukan adalah berbeza. Berbeza daripada pengajar, berbeza daripada cara catwalk, penampilan, bercakap. Dari sanalah Lydia timbul rasanya confident diri dalam diri itu semua. Ikut pertandingan demi pertandingan lah ni. Yes. Berani lah ni. 2015 Miss Culture Harvest Festival agak berprestige kan? Yeah. Dulu kita panggil dia Miss Fair and Lovely kan? Miss Fair and Lovely. Yes. Jadi mungkin ramai nak tahu macam mana nak jadi Ratu Cantik ni. Adakah offer diri pergi orang, saya nak jadi Ratu Cantik ataupun perlu temu bual dulu ke macam mana? Okay, first time tu Lydia masih belajar lah dekat poli. Okay, lepas tu dalam masa yang sama Mama Lydia call untuk pergi casting. Dia cakap, okay Lydia, hujung minggu tolong bawa baju putih dengan seluar jean. Lydia cakap, untuk apa Lepas tu dia cakap macam ni, okay, datang untuk casting, ada satu ni dia cakap pertandingan, kita tak berharap tapi kita mencuba. Kita tak tahu diri kita kat mana kalau kita tak cuba sesuatu benda tu. Jadi Lydia macam nak tak nak, okey, Lydia pergi je dengan confident diri dan berkat doa ibu dengan keluarga apa semua, Lydia pergi join, okey, dapat. Sama juga dengan pageant-pageant yang seterusnya. Okey, maksudnya dekat sini Mak Lydia yang banyak mendorong. Macam mana Mak Lydia boleh terfikir untuk hantar Lydia Ratu Cantik? Mungkin Lydia dulu kecil-kecil pernah berangan jadi Ratu Cantik ke? Lydia pergi ambil towel ke? Nak jadi Ratu Cantik, ambil crown ke macam mana ke? Sebab ni mesti ada sebab tau kenapa mak kita nak hantar kita. Ataupun mak kita ni bekas Ratu Cantik. Ya, Mak Lydia bekas seorang Ratu Cantik. Dulu-dulu zaman 90-an macam tu. So, dia tengok Lydia ni jenis yang suka macam ke arah tu lah. Apa orang kata orang Sarawak ngegeh lah Mengegeh. Dah berani lah. Okey. Selepas dalam dunia pageant 2015 sampai ke 2019 banyak title. Yes. Paling latest 19 lah. 2019 sampai 2019 tapi Lydia limitkan tahun tu memang Lydia stop sebab usia pun sudah meningkat. Sekarang Lydia umur 17 tahun. Tak adalah, okay, 27 tahun. 27 tahun. Sampai berapa Ratu Cantik selalu syarat-syarat dia tidak ada meletakkan syarat untuk sampai ke berapa, tapi bagi Lydia usia dalam 25 tahun ke atas adalah
terlampau tua. Oh, Sebab kita nak bagi freshy. Kita nak yang umur 18 tahun, 17 tahun yang masih muka fresh. So benda tu macam bagi Lydia, okay, aku kena stop dekat sini. Jadi Lydia sekarang nak stop lah ni? Lydia dah stop dalam beauty pageant. Dalam beauty pageant juga Lydia cenderunglah ke arah kemodelan. Kemodelan, model semua. Lagipun sebab COVID ni juga dah tak ada sangat kan orang buat pertandingan Ratu Cantik. Last beauty pageant yang Lydia dengar pun 2019 tahun Lydia. Lepas tu tak ada lagi dah sampai sekarang ni. Okey, lepas ni Lydia boleh kongsikanlah pengalaman menjadi modelin, pelakon. Jadi kita berehat dulu seketika, kita kembali lagi selepas ini. Masih lagi menonton di Suara Wanita di Astro 122. Jadi kita terus ke soalan kepada Lydia. Okey Lydia, bermula dari Ratu Cantik, lepas tu pergi modeling, lepas tu pergi lagi menjadi pelakon. Macam mana boleh jadi model ni? Mungkin ramai yang wanita-wanita yang nak jadi model tapi tak tahu macam mana dia nak mulakan platform dia tu tadi. Okey. Lydia mulakan platform dari modeling tu adalah waktu Lydia di stage pageant. So banyak fotografer yang melihat suasana time final waktu jadi Ratu Cantik tu tadilah. Jadi ada yang berkenan, dia akan bercakap macam ni. Offer lah, macam offer macam Lydia nak join kita jadi model untuk dia bermula dari Ratu Cantik dia ni. Lydia pernah jadi model untuk produk lokal, bridal, makeup artist, competition apa semua. And Lydia juga dah pergi ke KL untuk pertandingan MEFA tu silap Lydia. MEFA, apa maksud dia? MEFA tu Lydia tak tahu tapi baru Lydia ingat wedding affair dekat di KL bersama dengan makeup artist Syamsul Kifli. Oh, I see. Yang Sarawak wakil time tu adalah 10 designer dengan 10 makeup artist dengan 10 orang model lah. Lydia one of model yang join dekat KL time tu. So bagi Lydia itu adalah macam orang cakap shock juga sebab kita punya dekat Sarawak ni kita punya catwalk tu dah macam ni okey tapi dia macam boom sikit. Mereka macam, ada hype lagi lah. Yes, dia macam tu sikit. Jadi Lydia macam sesuatu yang baru bagi Lydia sebab kata Lydia tadi setiap pageant berlainan kita maksud dia macam apa? Kita dapat ilmu yang kita dapat adalah berbeza sebab orang yang pengajar tu adalah berbeza. Begitu juga dengan kawan-kawan yang ada. Lydia jenis yang macam akan mengambil sesuatu yang baru daripada orang yang baru sebab Lydia jenis suka belajar sesuatu yang baru dan bagi Lydia itu adalah cabaran untuk Lydia. Itulah bermulanya dari pageant pergi ke modeling. Lepas pergi ke modeling pula Lydia teringin juga nak cuba berlakon tu macam mana pula? Sebab itulah Lydia cakap dari pergi modeling tu Lydia pergi ke dunia lakonan dengan casting. First tu Lydia tak tahu sebenarnya, tak tahu ada kebolehan dekat sana. Lepas tapi ada Lydia terima panggilan daripada seseorang ni dia cakap Lydia jomlah cuba. Tak, dia cakap macam ni, ada silat. Silat? Yes, dia perlukan seorang silat untuk filem ni. Okey. Untuk pengetahuan semua juga, Lydia selalu menang Miss Talent setiap dengan pageant. Silat tu tadilah ni. Tapi Lydia taklah fully silat. Lydia mixkan benda tu. Maksud Lydia contemkan silat yang Lydia bawa tu. Seperti dalam satu persembahan Lydia campurkan silat tarian dengan ada sedikit lakonan dalam Lydia punya persembahan. Sebab itulah dia selalu memenangi talent tu. Sebab dari talent tu lah Lydia pergi casting untuk silat dalam lakon. Tapi bila dah datang, benda tu jadi lain. Dia cakap macam ni, kita bukan nak cakap silat. Tapi dia cakap dia nak warrior. Seorang jadi perempuan yang tu pelakon utama ke macam mana? Yes, pelakon utama. Untuk filem Bujang Senang. Lydia ingat lagi. Bujang Senang untuk filem tahun 2000 apa tu? Akan datang. Akan datang. Lama juga. Ya.
start daripada sana lah. Dia buat teaser first. Filem dia ada dua time tu, filem Guilana dengan filem Bujang Senang. So saya bercakap macam ni dengan dia orang. Saya cakap saya tak ada pengalaman, tak ada basic, tak ada apa. So macam mana saya nak tahu saya boleh berlakon. Jadi dia orang cakap macam ni. Dia orang cakap dari segi Lydia bercakap, dia orang dah tangkap the way Lydia bercakap, communication tu, dia cakap dia tahu Lydia boleh pergi jauh. Okey, Lydia buat. Lepas tu Lydia buat, time tu ada juga offer daripada iklan. So Lydia ambil. Lepas tu telemovie. Sikit-sikit telemovie tu Lydia terus naik atas sebab dia cakap muka lebih komersial, dia cakap macam tu. Sebab muka Lydia ni bukan muka orang Sarawak tau. Kalau kita tengok dia memang nampak macam muka Hindustan sikit. Okey, Lydia tadi cakap dah stage by stage. Maksudnya Lydia memang dah ambil confident tu dari beauty pageant lah kan. Startnya daripada lepas tu beauty pageant dia punya stage 1 ni. Kalau Lydia, bagi Lydia sendiri, mungkin ada yang penonton dekat luar sana nak jadi modeling tapi mereka tidak bermula dari menjadi Ratu Cantik. Jadi macam mana mereka nak menjadi seperti Lydia? Mungkin ada yang bercita-cita ingin menjadi seperti Lydia tapi tak tahu macam mana platform ini sebenarnya. Okey, sebenarnya adalah daripada diri sendiri. Confident level yang kita perlu bawa untuk apa-apa je bidang, tak kira lah sama ada luar atau dalam bidang kita sendiri. Confident level itu sangat penting. Yang kedua adalah personality. Dengan personality, seseorang akan menilai kita, maksudnya berdaya ketampilan lah yang menarik, akan menarik perhatian orang untuk kita pergi jauh lagi. Dan sebab itulah Lydia startkan dari beauty pageant, modeling, lepas tu ke dunia lakonan. Dunia lakonan ni dia cakap kan mesti cantik pun masuk kamera kan. Tak semestinya. Sebenarnya daripada personality kita. Kita bawa diri depan orang ramai, terutamanya dengan orang yang kita bercakap. Itulah sebabnya lahirnya benda-benda macam tu. Mungkin ada juga yang bercita-cita menjadi Ratu Cantik, ingin menjadi model, juga rasa nak jadi pelakon tapi rasa tak confident, mungkin rasa kurang cantik. Sebab kita sebagai wanita kita rasa bila kita rasa kita kurang cantik, bila kita nak jadi sesuatu kita jadi takut. Jadi bagi Lydia sendiri, definisi menjadi seorang wanita yang sebenarnya kita ni cantik dan kita berbakat. Okey. Bagi Lydia, apa yang Lydia pakai, apa yang Lydia dah keluarkan before Lydia keluar daripada rumah, Lydia seorang yang terlampau confident dengan apa yang dia guna. Bila Lydia punya macam confident tu dah ada, jadi Lydia tak akan fikir, oh aku tak cantik. Tak, Lydia akan fikir macam ni, aku lebih cantik daripada kau. Aku cantik. Ni confident mesti tinggi lah. Kalau tak ada confident dalam diri atau tidak meletakkan confident tu dalam diri kita, macam alah, tak naklah aku pergi sana. Aku tak cantik aku tak ada confident ni. Dia lebih cantik buangkan mindset yang negatif tu, bawa positif dan dengan confident, dengan seiring dengan orang cakap personality kita untuk lebih maju, bukan untuk lebih maju, untuk kita maju ke hadapan. Ya, betul. Sebab kita sendiri wanita pun memang akan, setiap wanita akan rasa benda yang sama. Jadi mungkin selepas ini Lydia boleh kongsikan pengalaman pahit manis menjadi Ratu Cantik, model dan pelakon. Mesti ada cabarannya tersendiri. Betul tak Lydia? Tipu dah cakap semua perjalanan yang kita buat ni, kau akan menang, lepas tu pergi modeling kau paling cantik, lepas tu kau pergi lakonan kau paling letok, kau paling laku. Mungkin Lydia sendiri ada pendapat Lydia sendiri. Tapi selepas ini Lydia kongsikan, okey? Jadi kepada anda penonton, jangan pergi ke mana-mana, jangan tukar siaran anda kerana kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih kerana masih setia menonton Suara Wanita di Astro 122. Okey, kita terus kepada Lydia. Lydia dah senyum-senyum tu. Okey Lydia, sepanjang mencuburi dalam bidang yang cantik-cantik seperti ini, pernah tak dikritik? Ataupun orang cakap, diva yang kau, macam tu? Okey, benda tu tipu lah cakap tak ada kan. Benda tu orang pernah panggil Lydia diva on set.
Diva apa? Diva on set. Diva on set. Maksudnya diva lah waktu tengah di on set tu. Contoh-contoh kan, dia contoh kan, tolong ambil air jap. Macam tu. Tapi Lydia tak buat. Time tu Lydia sebenarnya Kebetulan. ya pening kepala. Jadi Lydia nak kita orang punya, kalau dekat set kita orang cakap handy lah, untuk handy tu ambil air apa semua. Tapi dia salah faham. Dia ingatkan Lydia mengarah dia, sedangkan Lydia sakit kepala time tu. Jadi time tu lah bermulalah kisah diva on set Lydia. Lepas tu benda tu heboh lah. Macam-macam bawang semua memang pasal Lydia lah. Tapi bagi Lydia fikir positif sampai bila Lydia nak dengar kritikan, sebab lagi perjalanan Lydia masih jauh. So kalau kita berterusan untuk mendengar yang negatif punya side, so kita tak akan ke mana. Kita akan satu hari dekat set tu kita akan stress. So Lydia tak nak benda tu berlaku, sebab dalam satu hari tu Lydia memang boleh katakan 2-3 jam je tidur. So mostly dia akan spend masa dekat set berjumpa dengan orang yang kita kena hadam, orang cakap. So benda tu Lydia fikir, aku tak nak fikir. So dia fikir positif je. Okay, yang kedua Lydia pernah kena ataupun orang ada cakap, kau ni cantik sangat, kau ni pakai bomoh ke? Ya. Tahu. Orang cakap Lydia pakai guna-guna. So sebab tu Lydia selalu menang. Lepas tu Lydia selalu kena pilih zone semua ni kan. Ada saka lah ni tu, menang ada tu. Saka. Aduh. Sampai Mama Lydia cakap kan, Mama Lydia cakap macam ni, lain kali kau bawa aje tu tempurung tu, letak asap, kau pergi je macam tu. Sebenarnya bukan. Lydia sebenarnya before Lydia nak pergi ke on stage, nak Lydia dah buat preparation lah. Yes, Lydia buat preparation, macam berdoa lah. Takkanlah kita nak berdoa, kita tak ada tangan semua. Okey, tak ada tangan kau, kita baca doa, takkan macam tu kan. Jadi Lydia senyap, Lydia duduk, Lydia kat belakang, Lydia macam ni je. Macam ni bismillah, macam tu semua kan. Takkanlah benda tu, bila kita kumat kamit, orang cakap, benda tu macam orang cakap memuja apa benda. Sebenarnya Lydia ni berdoa untuk agar semua tu berjalan. Tapi orang fikir Lydia ni tengah baca mantra. Betul. Santai. Lydia betul cakap, okay lah, fine. Pernah juga Lydia di viral dekat FB, tapi dia tak mention apa-apa. Tapi Lydia tahulah apa semua kan. FB yang viral tu sebab macam-macam mantra. Ya, baca-baca mantra apa semua, sampai kan di satu tahap ada yang pihak macam membelakang Lydia, macam designer apa semua kan. Tapi bagi Lydia, Lydia tak nak fikir benda yang macam menjatuhkan diri Lydia, ataupun orang cakap boleh breakkan mental Lydia, so down ke buat semua. Rasa depression ni. Sebab benda tu yang paling penting, sebab dalam pekerjaan, dalam industri ataupun artis seperti Lydia ni, banyaklah benda-benda yang mengarut akan datang. Ada je yang dengki, ada yang cuba ini jatuh kan. Yes, kita perlu kuat dari segi mental, fizikal kita kena kuat apa semua. Benda tu macam kita perlu well prepare lah, orang cakap, dari semua benda-benda. Hati kena kuat, orang cakap kan. Mental kena kuat. Yes, semua benda tu kita kena prepare. So ada je yang akan menjatuhkan diri anda. Orang ni dia tak akan senang kalau tengok kita ke atas. Dia nak kita selesai jatuh. Sebab tu kita kena prepare semua benda. Itulah kan. Kita kalau berminat, contohnya jadi ratu cantik. Sekejap ada engkau, sekejap ada engkau lagi. Kau nak berapa kali kau ni nak apa? Mungkin Lydia sendiri boleh bagi pendapat tak? Lydia banyak masa pertandingan, adakah Lydia sekadar mengejar popular, ataupun Lydia ada sebaliknya? Mungkin Lydia, ada orang bertanding kerana nak mengejar glamour, ada nak ada nama, ada yang rasa berbaloi sebab bertanding, senyum, jawab soalan terus dapat duit. Terus rasanya macam cari duit lah. Lydia sendiri macam mana? Okey, sebenarnya dari segi sudut dalam diri Lydia ingin cipta nama lah dekat Sarawak. Sebab sebenarnya bukan setakat Lydia je. Lydia suka tengok kebanggaan orang Sarawak kita semakin meningkat, sebab ada juga talent Sarawak yang bawa nama. Bukan setakat dalam beauty pageant, bukan setakat dalam modeling, dia dalam lakonan, semua benda. Dia sebenarnya Sarawak ni banyak talent. Ya, betul. Tapi Lydia tak nak jadi contoh. kan? Lydia nak jadi contoh kepada orang kat luar sana yang dia boleh seperti Lydia. Dia boleh tinggi lagi seperti Lydia. Lydia nak macam tu. Jadi itu adalah first reason Lydia. Yang second adalah mestilah Lydia tengok wang. Ya, mestilah kita nak cari duit. Kita cakap pasal duit. Kalau sendiri cita-cita Lydia sebenarnya nak jadi apa? Okey. Sebenarnya Lydia bercita-cita untuk menjadi pembaca berita. Okey. Dengar tu. Biasa tak adalah. Okey. Tengah polishing di stesen ni. Dah ada lah ni tengah polishing. Tapi 50-50 lah, sebab sekarang ni kan banyak macam
dia sekat, dia bekukan kan apa semua. So faham. Lydia tak boleh tunggu benda yang Lydia nak, tapi apa yang ada depan mata semua Lydia kena grab dulu. Sekarang ni Lydia busy more to shooting telemovie lah. Jadi yang akan datang adalah drama episode. Mungkin ada mentaliti orang-orang kita ataupun mentaliti ibu-ibu yang menghalang anak-anak mereka untuk menjadi seperti Lydia. Maksud saya dia macam jadi Ratu Cantik ke, benda macam ni macam tak ada future. Masa depan. Ya, future. Jadi bagi Lydia sendiri macam mana? Macam mana cara tukar mentaliti orang tu? Mungkin sebab ada yang mungkin anak-anak muda ataupun remaja ataupun wanita yang ingin menjadi seperti Lydia tapi dihalang oleh ibu bapa kerana fikir benda tu tak ada hasil. Jadi Lydia sendiri mungkin boleh terangkan? Bagi Lydia Lydia sendiri bagi dia bukan tak ada masa depan. Dia macam yelah kita tahu ni memanglah part time apa semua kan. Tapi selagi Lydia boleh mampu untuk menyara diri dan keluarga, bagi Lydia itulah masa depan Lydia. Setakat ini Lydia percaya dekat Sarawak ni banyak sekarang ni kita tengok orang dah macam apa? Cerita banyak daripada semua Sarawak. So bagi Lydia kenapa kita tak ada masa depan untuk Sarawak? Maksud dia macam kita gunalah peluang yang Sarawak dah bagi, dah buka. Yang kita tak boleh pergi jauh pun. Benda tu kan tu masa depan juga kan. Kita kalau fikir macam dia orang dah bagi peluang. Kita nak ke tak nak je kita nak pergi ke sesuatu tu. Kan? Serah kepada dia. Tapi kena kuatlah dari diri tu, kena kuat sebenarnya. Kita kena fikir positif je. Kita kena macam orang cakap sentiasa bersedia. Kita tak boleh tunggu apa yang kita nak. Kita kena grab. Kita juga tak boleh tunggu dan patut ikut kata apa orang nak. Kita ikut minat kita sendiri. Yes, minat itulah lahirnya semua yang akan datang yang baik-baik. Mungkin Lydia boleh beri kata-kata motivasi kepada mereka yang ingin menjadi seperti Lydia. Okey, kata-kata motivasi percaya pada diri, jaga penampilan sebagai seorang wanita, sentiasa confident dengan apa je kita pakai, kita guna dan apa-apa je daripada diri kita, kita kena confident. Lepas tu yang paling penting adalah minta restu daripada orang tua. Minta doa. Itu insya-Allah benda tu akan berkat sampai ke akhirnya. Akan ada masa depan anda. Ya, kita akan ada masa depan. Okey, kepada anda di rumah sana, terima kasih kerana menonton Suara Wanita dari mula lagi kami mulakan tadi. Jadi diharapkan apa yang Lydia kongsikan hari ini dapat memberi inspirasi kepada semua, terutamanya yang berminat dalam bidang kecantikan, modeling ataupun semua. Jangan fikir negatif kerana benda ni semua adanya positifnya. Boleh membawa kejayaan, boleh beri kita confident dengan lebih bila berdepan dengan orang. Jadi sampai di sini saja, kita berjumpa lagi di episod akan datang. Jaga diri anda, jaga SOP dan sentiasa memakai mask muka. Last but not least, terima kasih Lydia kerana bersama dengan kami hari ini dan sehingga kita berjumpa lagi di luar, okey? Okey, penonton, bye. Jaga diri anda.